ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini bersama Izi Kurban. Untuk maklumat lanjut, layari izikurban.org. Izi Kurban, akikah kurban tanpa sempadan. Rancangan Pesona di Zahra ini dimudahkan kepada anda oleh Izi Kurban. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini dan dagingnya akan diagihkan kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Layari izikurban.org untuk maklumat lanjut. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Dan waktu ini dah sampai masanya untuk kita bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra. Tak lain tak bukan bersama kita Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan semua. Salam Ramadan Ustaz. Ramadan Karim. Masya Allah. Alhamdulillah sampai Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini bercakap tentang Ramadan. Ustaz pun nak bawakan tajuk yang berkaitan dengan Ramadan. Kita memang silibus kita tentang pengurusan emosi. Tapi ni Ustaz nak kaitkan Ramadan dan pengurusan emosi. Berkait rupanya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Rahmat Allah dijikati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang, saudara adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Pada pagi yang berbahagia ni saya nak cerita mengenai Ramadan dan juga pengurusan emosi. Okey. Kita tak cerita falsafah yang tinggi-tinggi mengenai Ramadan. Saya nak cerita mengenai deria kita manusia yang ada kat kita saja. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia ni dia ada deria. Okey, kita ada mata, kita ada hidung, kita ada mulut, lidah kan, kita ada telinga, kita ada deria rasa Jadi maknanya Allah jadikan kita manusia ni memang dia ada deria deria. Dan ibu kakak saya sekalian, ayah, baba, muslim-muslimat sekalian, deria ni adalah pintu masuk ke hati. Dengan deria orang jadi tenang, dengan deria orang jadi stres. Jadi maknanya sebab itu bila kita cerita mengenai manusia dan deria, ini dalam bulan Ramadan kita cerita khusus, kita tak cerita falsafah tinggi-tinggi, kita fokus pada deria kita saja. Deria tempat masuk, pintu masuk hati. Dengan deria orang jadi tenang, dengan deria orang jadi stres. Okey, jom kita try, kita cuba buktikan. Okey, mata contohnya. Hari ni kalau anda kata kita tengok maknanya benda yang cantik-cantik, kan? Maka kita akan rasa tenang. Bestnya cantiknya, bestnya pemandangan-pemandangan cantik-cantik contohnya, atau apa-apa keadaan cantik-cantik, kan? Tapi cuba hari ni kita tengok benda yang kotor, bersepah, kan? Maknanya depan mata kita sampah-sampah berlonggok kat rumah kita, bersepah, dia jadi stres. Maknanya dengan mata, dengan deria kita boleh tenang, dengan deria seseorang boleh jadi stres. Okey, telinga sama juga. Okey, dengan telinga seorang boleh jadi tenang, dengan telinga satu orang boleh jadi stres. Contoh hari ni kalau kita dengar benda yang bagus-bagus, kita dengar Pesona di Zahra, kita dengar benda yang boleh memotivasikan kita jadi tenang. Alunan, maknanya mungkin nasyid-nasyid, maknanya bunyi-bunyian, kita jadi tenang. Tapi cuba kita dengar orang mekik-mekik, menjerit-menjerit, bingit, maknanya horn sana, horn sini, kita boleh jadi stres. Maknanya dengan deria satu orang boleh jadi tenang, dengan deria satu orang boleh jadi stres. Kan? Hidung sama juga. Kita masuk ke satu tempat kan, cuba kita masuk ke tempat, kita bau wangi, kan? Oh, wangi sedap, semerbak bau, kita jadi tenang. Tapi kalau masuk satu tempat, bau busuk, contoh masuk satu bilik, bau busuk contohnya kan, bau baju, contoh kita pakai bau bacin bau busuk. So maksudnya, maknanya kita akan jadi stres. Mana dengan diri satu orang jadi tenang, dengan diri satu orang jadi stres. Lidah, makan sama juga bila kita makan makanan yang sedap-sedap contohnya kan, kita makan benda sedap-sedap, kita jadi tenang. Cuba makan benda yang kita tak sedap, terlebih masin, terlebih manis, terlebih pedas, maka seorang itu jadi stres. Ini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita deria, dengan deria kita jadi tenang, dengan deria kita jadi stres. Okey, setakat tu boleh faham
InsyaAllah. Boleh insya-Allah insya-Allah. Simple dia tu Maksudnya kita tak cerita falsafah Ramadan yang tinggi-tinggi, kita cerita falsafah Ramadan maknanya mengenai deria yang Allah jadikan kita selaku manusia. Okey. Itu bab yang pertama. Okey. Bab yang kedua. Jom kita masuk pada bulan Ramadan Kalau kita perasan, cuba kita imbau ceramah Ramadan, ceramah ustaz-ustaz dan sebagainya. Sebenarnya dalam tarbiyah Ramadan ni, antara benda yang difokus adalah benda deria kita. Kalau kita perasan deria kita tu difokus. Ni bab kedua, iaitu Ramadan, deria dan juga emosi. Okey, maknanya kalau kita perasan ustaz-ustaz kita ceramah dan sebagainya. Okey, contoh, jom kita tengok mata. Okey, dalam bulan Ramadan diajar kita ada benda yang kita tak boleh tengok. Ada benda yang kita suruh tengok. Okey, apa benda tak boleh tengok? Benda-benda haram contohnya. Kan? Benda-benda maksiat. Sebab deria pintu masuk bagi hati. Benda maksiat nampak macam senang tapi tidak menyenangkan. Dia tak memberi ketenangan. Kan? Benda-benda, maaf saya sebut, benda-benda lucah, porno dan sebagainya, orang tengok kadang-kadang dia tak beri orang otak tu tenang. Kan? Itu haram. Tengok aurat contohnya. Kan? Makruh, benda-benda makruh. Tengok najis contohnya kan. Kalau kita buang air, makruh untuk kita perhati kita punya najis. Kalau tanpa apa-apa sebab lah. Kan? Babai sate, malam tadi makan sate kan. Makruh tu kan. Okay. Sebab apa? Sebab benda-benda yang makruh, benda-benda haram masuk dekat mata kita, dia pintu masuk ke hati. Dia tidak akan menjadi tenang satu orang itu. Jadi, apa yang disuruh kita tengok pada bulan Ramadan? Tengok muka ibu, contohnya kan. Kita ziarah mak kita. Tengok langit contohnya. Kan? Tengok langit, tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhatikan Al-Quran. Kita perhatikan pemandangan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka kita akan menjadi tenang. Kan? Okey. Telinga. Kalau kita perasan daripada kuliah-kuliah ustaz-ustaz kita pada bulan Ramadan, ada benda kita disuruh dengar, ada benda kita jangan dengar. Okey. Contoh, apa benda yang jangan dengar? Benda jangan dengar antaranya adalah contohnya benda-benda mengumpat. Benda-benda mengatur orang, benda-benda maksiat. Jangan dengar, benda-benda melalaikan, jangan dengar. Sebab apa? Deria pintu masuk bagi hati. Dengan deria kita jadi tenang, dengan deria kita jadi stres. Dia pintu masuk bagi hati. Maknanya ada benda tak bagi nak dengar. Okey? Dan disuruh kita dengar benda-benda yang baik. Contohnya majlis ilmu. Majlis ilmu, sampai mendengar majlis ilmu pada bulan Ramadan, masya-Allah, besar pahala dia. Dan antaranya adalah Al-Quran. Kita mendengar baca Al-Quran. Kita mendengar benda-benda yang maksudnya yang bagus kan. Maksudnya dia memberi kesedaran kepada jiwa kita, kesegaran. Maknanya segar jiwa kita ni. Maknanya telinga. Dengan deria orang jadi tenang, dengan deria orang jadi stres. Okey. Mulut, lidah, benda makan. Contohnya sama juga dengan deria kita jadi tenang, dengan deria kita jadi stres. Okey. Kenapa kita disuruh stop makan? Bermula daripada imsak subuh tu sampai kepada maghrib. Dan ketika maghrib kita tengok betapa gembiranya kita mendapat makanan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan orang berpuasa dikurniakan kepadanya dua kegembiraan. Pertama ketika dia berbuka. Yang keduanya ketika dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maknanya kita dapat makan, stop makan tu. Ketika petang tu kita makan, apa benda pun nampaknya sedap, rasa sedap. Pergi bazar Ramadan, Alhamdulillah tahun ni bazar Ramadan dah boleh buka. Semua benda sedap. Kuih tu macam ada tangan memanggil-manggil kita. Mari. Maksudnya semua benda sedap. Okay. Cuba kita makan, benda tu tak sedap. Maknanya dia akan jadi stres. Kan? Sebab itu benda deria ni pintu masuk bagi hati. Kan? Maknanya dalam bab kedua kita tengok macam mana tarbiyah Ramadan kalau kita perasan. Dalam ceramah-ceramah yang berbagai-bagai itu, antaranya memang fokus mengenai aktiviti deria. Sebab deria pintu masuk bagi hati, dengan deria orang jadi tenang, dengan deria orang jadi stres. Begitu juga hidung, contoh sama. Bau yang bagus-bagus, bau wangi-wangi. Contoh kan, sebab itu Islam suruh kita jaga kebersihan. Sebab dalam kebersihan tu, bau wangi tu akan menyegarkan kita, memberi ketenangan kepada kita. Tapi dalam bulan Ramadan,
dia suruh kita bau, bukan bau yang luar ni. Dia suruh bau diri kita sendiri. Kan? Rupa-rupanya Tuhan, maknanya badan kita ni rupanya tak wangi rupanya. Lepas zuhur ada bau mulut, dan bau mulut itu dia bukan daripada mulut kita ni, daripada perut. Gosok gigi pun tak akan hilang bau tu. Kan? Bau mulut itu. Ini dalam hadis yang disebut raihatu fammus saimin atyabu indallah minal misk. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada bau kasturi, bau minyak wangi lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu akak ayah saya sekalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala tau. Jangan kita datang kat laki kita, kat isteri kita kata yang awak nak bawa kasturi lah. Jangan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dan apabila lepas saja waktu berbuka, disuruh kita berwangi-wangian supaya apa? Tenang kita. Okey. Jadi bab keduanya dalam bulan Ramadan dan emosi kita, maknanya deria kita ni kalau kita perasan dia pintu masuk bagi hati, dan kalau kita banyak dengar kuliah-kuliah pasal Ramadan, kita akan nampak satu kefahaman bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengajar kepada kita untuk menjaga deria kita ni ketika bulan Ramadan. Dilatih untuk sentiasa tengok, dengar, rasa, bau benda yang bagus-bagus. Dan dijadikan tabiat. Untuk menjadikan sesuatu itu tabiat, kita perlukan pengulangan sebanyak 21 hari. Bulan Ramadan 30 hari. Maksudnya kalau betul-betul kita jaga mata kita, telinga kita, dia akan jadi positif. Dan dia akan jadi tabiat. Selama 21 hari itu, maknanya dia akan jadi tabiat. Lagi 7 hari itu, maksudnya sebagai pengukuhan kepada tabiat yang terbentuk. Okey, itu bab yang kedua. Sebelum kita masuk kepada bab yang ketiga, kita berhenti rehat seketika. InsyaAllah. Siapa sangka Ustaz kan dengan berpuasa tu dia boleh mendidik organ kita, seterusnya dia melunakkan hati daripada deria tersebut, insyaAllah. Dan kita akan kongsikan banyak lagi lepas ni. Untuk anda rakan pendengar yang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM, FB Ustaz Muhammad, FB Nurhaiti Paradi, tekan butang share untuk kita sebarkan pada yang lain supaya kita lebih bersemangat nak berpuasa, kerana ada efeknya, ada kesannya kepada psikologi dan juga emosi, insyaAllah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Kafi, ya Allah ya Hafiz, ya Allah ya Syafi, ya Allah ya Latif, ya Allah
lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Easy Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Easy Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini bersama Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari easykorban.org. Easy Korban, akikah korban tanpa sempadan. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Easy Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Easy Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini bersama Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari easykorban.org. Easy Korban, akikah korban tanpa sempadan. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini bincang-bincang kita berkenaan dengan Ramadan dan pengurusan emosi. Ustaz ada kongsikan tadi dua antara perkara bila kata Ramadan berpuasa itu dia mendidik organ kita ataupun mendidik diri kita lebih berdisiplin, Ustaz, kan? Sebab apa? Daripada organ itulah jalan kepada pintu kepada hati untuk diubah dan sebagainya. Masya Allah, 21 hari kalau kita buat secara istiqamah, Ustaz, kan, kita akan dapat tabiat yang baik, yang positif selepas kita keluar daripada Ramadan nantinya, insyaAllah. Ustaz, kita sambung untuk yang ketiga apa dulu, Ustaz? Silakan. Okey, so kita tadi bicara mengenai bab yang pertama. Bab pertama adalah manusia dan juga deria. Allah jadikan deria manusia ni pintu kepada hati. Dengan deria orang jadi tenang, dengan deria orang jadi stres. Bab yang keduanya, kalau kita perasan, iaitu dalam bulan Ramadan disuruh kita untuk menjaga deria kita. Kan, maknanya memandang benda yang bagus, bau, makan benda yang bagus, maknanya, dan mendengar benda yang bagus supaya kita menjadi lebih, maksudnya lebih positif, kan, dengan menjaga deria. Sebab deria pintu masuk bagi hati. Okey, bab yang ketiga. Kalau kita dah menjaga diri kita, tengok benda yang bagus, maknanya bau benda yang bagus, dengar benda yang bagus, makan benda yang bagus, kan. Maknanya diri pintu masuk bagi hati. Dengan diri orang jadi tenang, dengan diri orang jadi stres. Bab yang ketiganya, kalau kita perasan, tarbiyah dalam bulan Ramadan disuruh kita melangkah ke satu lagi tahap, iaitu apa-apa pun yang berkaitan dengan diri disuruh kita untuk mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok pada hari ini, bila kita memandangan, disuruh kita memandang. Okey, disuruh kita memandang. Tapi apabila kita memandang, disuruh kita memandang dan kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Contoh macam hari ini kita memandang langit contohnya. Bila kita pandang langit, kita kaitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, maksudnya maha suci Kau yang menciptakan, Masya Allah, penciptaan yang bagus-bagus. Bana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, tidaklah Kau menjadikan semua ni sia-sia, ya Allah, Masya Allah. Kita kaitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Al-Quran, ya Allah, ini kalamullah, kalamu, ya Allah, Masya Allah, berezekikan untuk kita membaca. Kita tengok wajah mak kita, ya Allah, inilah wajah yang melahirkan kita. Tengok Kaabah, tengok Kaabah merupakan ibadah. Tengok Kaabah, Masya Allah, di sinilah maknanya disuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitkan. Kenapa? Hati dan emosi dia ada rahsia tersendiri. Kan? Maknanya untuk tenang, kalau mengikut cara Al-Quran adalah dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah sebut dalam Quran ni, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Dan bila kita mengaitkan sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati akan menjadi tenang. Okay. Pengurusan emosi akhirnya apa? Membawa kita untuk menjadi tenang. Okey. Benda-benda kita mendengar. Okey. Tadi dalam bab kedua disuruh kita memilih untuk kita mendengar. Mendengar benda yang bagus-bagus, mendengar baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Tapi kali ini kita bukan sekadar mendengar, tapi kita mendengar dan mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Apabila kita mendengar benda bagus-bagus, Masya Allah, kan? Maknanya ayat Quran, contohnya selawat, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar kuliah, contohnya kita catat setiap patah daripada apa yang kita dapat. Kemudian kita kaitkan, Masya Allah, Allah rezekikan kita ada peluang, ada masa untuk mendengar benda yang bagus-bagus. Kita makan pada hari ni, makan benda yang bagus-bagus. Orang Melayu kita ni untung satu benda kan. Kenapa? Kita punya takrifan rasa tu bukan saja manis, pahit, tawar, masin, kan? Pedas tu sebahagian daripada rasa. Bagi orang barat, orang Arab, pedas akan destroy, rosakkan semua rasa. Tapi kita orang Melayu ni, Allah bagi rezeki kita, Masya Allah, pedas tu sebahagian daripada rasa. Kalau kita makan walaupun manisnya cukup, di blend dengan masinnya cukup, masamnya cukup, tapi tak pedas, dia tak rasa lagi. Kan? Tapi pedas tu, sebahagian daripada rasa, menambah lagi keenakan masakan. Kan? Orang Arab, orang putih, Mak Saleh, pedas, destroy. Dia kata burn my mouth. Maknanya, aku terbakar mulut aku ni. Maknanya hilang semua rasa-rasa. Itu maknanya syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga rezeki tau. Itu rezeki tu. Maknanya rasa tu Allah bagi kepada kita. Masya Allah, kita makan dengan bersyukur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang Masya Allah telah memberi aku makan, memberi aku minum dan menjadikan kita sebagai orang Muslim. Kita makan dengan rasa bersyukur. Kita akan lebih lagi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bau. Apabila kita bau benda wangi-wangi, kita bau badan kita yang tak mampu wangi, kemudian kita lepas maghrib kita pun pakai benda wangi-wangi sunnah. Maknanya pakai benda wangi, kita kata Allah sedapnya bau, kan? Allah jadikan bau tu kan, Masya Allah, sebagai salah satu maknanya yang melegakan kita punya deri hidung tu. Jangan bau masam, bau acam, bau bacin, jangan maknanya bau yang wangi-wangi. Bau hapak, jangan. Maknanya nanti lepas zuhur, pagi tadi bersihkan badan, lepas zuhur tu bersihkan badan biar lebih wangi lagi. Kita kaitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bab ketiga ni, kalau kita selama 21 hari memandang kita, mendengar kita, melihat kita, berkata, makan dan sebagainya dalam keadaan deria ni, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadi tabiat. Dia jadi tabiat kita, tabiat untuk mengenal, maknanya sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dalam Quran Allah sebut, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi ibu kakak, ayah-ayah saya sekalian, kan, Ramadan dan pengurusan emosi, kita tak cerita falsafah yang tinggi-tinggi. Kita cerita bab diri kita je, biar kita ingat je, hari-hari kita pandang, hari-hari kita dengar, hari-hari kita makan, hari-hari kita bau. Yang bakteri aja. Dan kalau kita perasan, ustaz-ustaz kita ceramah dan sebagainya, sebenarnya antara yang besar dia adalah jaga deria. Sebab apa? Deria pintu masuk ke dalam hati. Dengan deria orang boleh tenang, dengan deria orang boleh jadi orang boleh stres. Dan setinggi-tinggi kita menjaga deria kita apabila kita kaitkan dengan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat Allah dan kita akan jadi tenang. Emosi kita akan menjadi ceria. Emosi kita akan menjadi stabil dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz, tadi bila Ustaz kata tadi menggunakan deria kan, contohlah kalau seorang itu macam kehilangan ibu ataupun ayahnya, dia tak tengok gambar je, adakah itu pun dah dapat pahala dalam menjaga derianya, Ustaz? Kalau kita maknanya hukum asalnya memang kita sebenarnya menziarahi lah kan, menziarahi lah mak kita, ayah kita. Kalau tengok gambar tu mendatangkan kasih, akhirnya kita membuat amalan yang kita sedekah kepada mak ayah kita, maka benda itu tetap berpahala. Sebab akhirnya kita menjadikan kita nak buat amalan dan hadiahkan amalan apa yang kita buat tu kepada mak ayah kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Bikim, Ustaz. Kata bagaimana bulan Ramadan ini kawan-kawan wanita di pejabat masih galak bergosip, Ustaz. Macam mana nak bantu, Ustaz? Berkhaluat. Berkhaluat dalam bahasa Arab sebenar adalah mengasingkan diri. Maknanya Nabi SAW berkhaluat di Gua Hira. Dan kita menggunakan perkataan khaluat tu dengan maksud yang agak salah. Kalau kat Malaysia ni berkhaluat mesti berdua-duaan. Maksudnya berdua-duaan, maknanya kena tangkap basah dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya berkhaluat tu bersendirian.
Okey, kalau orang tanya kan, pakcik nak ke mana pakcik? Pakcik ni nak berkhaluat. Jujur betul. Jujur betul pakcik. Pakcik berkhaluat. Jujur pakcik. Sebab perkataan khaluat tu telah penggunaannya, interpretasinya sudah agak digunakan dengan maksud yang lain kalau kat orang Melayu kita lah kan. Okey. Berkhaluat atau mengasingkan diri dia ada dua. Satu, mengasingkan secara fizikal. Ada orang secara fizikal dia duduk kat masjid iktikaf, duduk sendiri, maknanya menghindarkan. Satu lagi adalah berkhaluat daripada sudut hati kita. Kita duduk beramai-ramai, orang bergosip, kita ada di situ, kita tak boleh nak lari. Kan? Sebab kita memang ada di situ. Maka hati kita tak reda, aku tak nak ni, tak kena ni. Dan kita jangan pula menambah-nambah pula. Tak kena, tapi kita menambah, betul lah tu, betul. Tak kena ni, betul lah tu, memang aku pun tahu. Jangan nambah-nambah. Maksudnya, hati kita tidak reda, kita berkhaluat secara hati kita, maknanya hati kita mengasingkan diri, maknanya kita tak join pun. Walaupun kita berada sama-sama. Zikir pun boleh zikir. La ilaha illallah. Orang kata orang berzikir. Zikir kita pun boleh pahala. Wallahualam. Masya Allah, banyak cara Ustaz kan untuk kita mendisiplinkan organ, mendisiplinkan deria kita. Allah, Alhamdulillah. Dan untuk anda rakan pendengar, sebarang pertanyaan boleh saja ajukan sekarang di FB IKIM, di WhatsApp IKIM di 0112900004 untuk bertanya soalan di masa yang hujung-hujung ni lah kan, bersama dengan Ustaz Muhammad. Hari ni kita cerita tentang bagaimana sebenarnya Ramadan dan juga pengurusan emosi. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau dalam keadaan Ramadan ini, sebab sekarang ni dah tak pandemik lagi, maksudnya kita dah beralih kepada fasa endemik. Jadinya bagaimana sebenarnya untuk seorang itu rasa kadang-kadang orang terlampau gembira Ustaz, dia sampai tahap dia lupa adanya perkara-perkara yang kena ikuti, patuhi SOP dan sebagainya, dia dah mula lalai Ustaz. Macam mana Ustaz? Ramadan ini nak membantu sebab kebetulan pula Ramadan kita dah beralih pada fasa endemik Ustaz. Okey. Kita ada apa yang disebut sebagai sunatullah. Sunatullah ni maknanya sifir alam. Okey, maksudnya apa sunatullah? Penyakit berjangkit itu boleh berjangkit waktu sekarang adalah dengan airborne, maknanya dengan orang di luar tu virus tu boleh terbang, boleh masuk, kita bersedut nafas boleh masuk ke badan kita. Maknanya dengan itu secara sunatullah dia, kita kena jagalah. Penjarakan kena jaga, kena pakai mask, kena jaga. Maksudnya sebagai selaku sunatullah dia. Okey. Kemudian barulah selain daripada itu, hendaklah kita tingkatkan, maknanya supaya Allah sentiasa melindungi kita dengan berdoa. Ini maknanya secara sunatullah pun jaga, secara tauhid pun jaga. Dan kita sentiasa maknanya minta Allah SWT lindungi kita. Dan yang paling penting adalah saya selalu pesan, minta pada Allah untuk kurniakan kita takdir yang baik. Sebab kita tak pernah tahu. Sesaat kita ke depan pun kita tak pernah tahu. Tapi minta Allah takdir yang baik dalam hidup kita. Berapa banyak dalam hidup kita ni kita melihat orang yang dikurniakan, direzekikan, kita panggil narrow escape. Narrow escape maknanya jalan keluar yang memang nasib dia dapat. Takdir yang baik dalam hidup kan. Jadi maknanya minta kepada Allah takdir yang baik sentiasa, minta kepada Allah, itu yang penting. Jadi kalau anda kata ada bencana, ada masalah sekalipun, tapi kita minta supaya Allah kurniakan takdir yang baik pada kita. Wallahualam. Masya Allah. Dan kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM Ustaz. Soalan daripada sahabat kita, Assalamualaikum Ustaz, kata macam mana nak jaga deria untuk positif dengan pasangan. Hati dah tawar kerana selalu dicerca dengan perkataan yang tak baik. Apakah perlu redha dengan pasangan begitu sahaja Ustaz? Apakah yang dimaksudkan dengan redha yang sebenarnya Ustaz? Okey, redha ni adalah kematangan pemikiran kita dan hati kita bahawa setiap benda ada hikmah. Itu redha. Redha bukan pasrah yang pasif, bukan ikutlah aku malah fikirlah, bukan. Redha kematangan akal kita dan hati kita, satu benda mesti ada hikmah, itu masuk redha. Okey, saya nak cerita. Saya pernah cerita ni banyak kali, tapi saya tak kira saya ada cerita juga. Biar kita ingat-ingat. Sebab dalam kata hukama, takarrara tahaqqaqa. Kita ulang-ulang kita akan ingat. Real case berlaku. Saya ingat berbelas tahun lepas, mungkin dan hampir dekat 20 tahun lepas. Kalau siapa orang Melaka, ada satu kes bot karam ketika dalam perjalanan di Pulau Besar balik ke Tanah Besar.
di Pulau Besar Melaka jadi maknanya bot tu agak penuh pada petang itu, tiba-tiba ribut yang datang tiba-tiba terbalik bot itu. Dan ramai yang meninggal sebab ada yang tak cukup apa life jacket dan sebagainya kan. Okey. Daripada siri-siri cerita itu ada satu orang budak ni, dia bersama kawan dia nak pergi ke Pulau Besar nak mancing. Nak duduklah, nak buat aktiviti situ. Okey. Jadi setelah dia buat kemah dan sebagainya, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tangannya itu kena sengat tabuan. Maksudnya kena tabuan, sakitlah kan. Maknanya penyengat atau tabuan ataupun lebah ni kan. Sakitlah. Maka dia pun kata, aduh sakitnya. Dia kata, dah, nak balik. Maka dia pun kemar beg dia, sampai ke jeti, bot akhir tu baru saja berlepas. Dia panggil, pakcik, tangan saya macam tu, nak balik sangat. Tapi sebab bot tu dah penuh, maka bot tu tak patah balik lah. Maka begitu marah dia, marah diri dia, apalah nasib aku malang lah kan. Maaf saya sebut perkataan ni, apalah sial nasib aku, marah-marah diri dia. Marah kawan dia, ni kau punya pasal lah kan, ajak aku ke sini, apa ni kan, dah kena sengat ni kan. Tengok benda semua salah, tengok batu kat tengah jalan, apa pasal kau batu kat tengah jalan ni? Aku tak reti duduk tepi ke. Batu tengah jalan pun kena marah. Dengan tangannya yang sakit, menahan sakit tu, maknanya dia tahan tidur. Kemudian pagi-pagi dah pergi ke jeti. Pagi esok pergi ke jeti pukul 7 pagi, pagi-pagi pergi ke jeti, dapat berita bot yang dia panggil tak patah balik, karam dan banyak meninggal. Apa budak ni kata? Alhamdulillah, nasib baik tak patah balik. Kenapa pada pukul 7 malam dia kata diri dia, maaf saya sebut, diri dia sial lah, diri dia nasib malang lah pukul 7 malam. Pukul 7 pagi dia kata diri dia bertuah. Kenapa? Why? Sebab dia telah nampak hikmah kepada kejadian. Sebab itu maknanya, redha ni sebenarnya adalah kematangan akal dan hati kita memahami sesuatu benda mesti ada hikmah dia. Sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang, tidak sedikit kita ziarah orang yang sakit. Dalam hidup dia sakit, ujung-ujung hayat dia sakit. Nak senyum pun tak boleh kerana menahan sakit. Tiba-tiba hari meninggal, senyum, putih bersih muka, senyum. Kenapa? Sebelum meninggal Allah telah tunjukkan, ini balasan kau sabar untuk akhirat kau. Rupanya Allah bagi pahala percuma kepada sakitnya dia itu. Nampak hikmah dia. Jadi balik kepada akak tu, kalau akak tanya apa maksud redha, kan? Redha kematangan akal dan hati kita, setiap benda tu ada hikmah. Kan? Okey. Walau bagaimanapun, daripada sudut kemanusiaan dia, kita ada 5 step. 5 step. Pertama, sabar. Kalau tak boleh nak sabar, suami tu pun tak berubah, maki-maki kita pun tak tahan, pergi counselling. Itu step kedua. Minta nasihat, cari orang beri nasihat. Tak boleh, dia boleh pergi dah start masuk ke bahagian mahkamah, iaitu dipanggil suluh. Suluh ni maknanya dua orang, maknanya kita bincang-bincang apa pada satu orang, yang apa benda yang saya setuju, apa benda saya tak setuju. Kalau tak boleh, pergi hakam. Hakam ni maknanya dua-dua tak boleh tengok muka dah, dua-dua wakil, dua-dua yang bincang. Dan yang kelima barulah ke hakim, ke mahkamah. So maksudnya tidak semata-mata kita berada dalam step sabar semata-mata. Dia ada 5 step dia. Sabar, kaunseling, suluh, hakam dan hakim. 5 step dia lah. Ada sudut prosedur lah kan. Selain daripada falsafah redha yang kita kena faham. Wallahualam. Kena, walaupun redha dia tak boleh yang pasif Ustaz kan. Redha tu kena aktif, kena tahu nak kena apa, tindakan seterusnya dan sebagainya. Satu soalan terakhir Ustaz untuk pertemuan kita kali ini bersama dengan sahabat kita di WhatsApp Ikim, kata Ustaz, kadang-kadang tertekan, terutama isteri duduk fikir dah masak, lepas tu kena kemas, tak boleh nak buat ibadah lebih-lebih. Macam lelaki senang Ustaz, lepas berbuka boleh rehat dan sempat beribadah lagi katanya. Macam mana nak kasih jiwa tenang terutama para isteri Ustaz? Okey, kita kena faham apa tu ibadah. Okey. Ibadah ni dia ada rukun dia. Pertama, niat kena betul. Yang keduanya, perbuatan yang kita buat tu paling kurang diharuskan oleh syarak. Benda makruh, benda haram takkan boleh jadi ibadah. Maknanya benda wajib ibadah, benda sunat ibadah, benda harus boleh jadi ibadah. Okey? Kemudian syarat yang ketiganya iaitu pelaksanaan kena betul. Cara kaedah kena betul.
Contoh katakan niat buka puasa betul, alhamdulillah. Maknanya menganjurkan buka puasa sunat, memang confirm boleh jadi ibadah lah. Tapi pelaksanaan tak betul, campur laki perempuan, tergelak-gelak apa sebagainya, maka tak jadi ibadah. Maksudnya dia punya syarat dia, pertama niat kena betul, yang kedua paling kurang benda tu harus, dan yang ketiganya iaitu pelaksanaan kena betul. Okey. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian kan. Kadang-kadang kita nampak ibadah itu hanya ibadah khusus. Baca Al-Quran, kan? Orang lelaki boleh sembahyang tarawih di masjid, kita kena kemas makan. Begitu juga dengan maksudnya semata-mata kena iktikaf di masjid, kan? Tidak semesti begitu. Bagi akak-akak, ibu-ibu yang mungkin uzur, tak boleh nak baca Al-Quran, tak boleh nak solat tarawih, masak itu juga satu ibadah sebenarnya. Kan? Masak itu sebenarnya. Okey. Imam Malik mengatakan bahawa ibadah macam rezeki makan. Kadang-kadang kita hari ini dapat makan ayam, orang lain boleh makan daging. Hari ini kita boleh makan ikan, orang lain makan sayur, tapi sama-sama kenyang. Sama-sama kenyang tu maknanya sama-sama dapat pahala. Cuma berbeza bentuk dia, tapi pahala tu tak dapat. Bentuk dia berbeza. Kan suami kita tarawih, pahala tarawih. Kita uzur tak boleh nak solat tarawih, kita kemas rumah, pahala kemas rumah. Sama. Kan? Cuma bentuk berbeza. Jadi sebab itu jangan rusak. Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk umat Muhammad ni kalau nak senang faham. Untuk umat Muhammad sebenarnya Rancangan Pesona can untuk masuk ke syurga, masya-Allah, sangat-sangat tinggi. Maknanya peluang untuk masuk ke syurga sangat tinggi. Tidak ada diberi pada umat terdahulu, hanya kepada umat Muhammad ada gandaan pahala. Sebab tu bulan Ramadan gandaan pahala. Dosa tak ada ganda, pahala ada ganda. Sebab tu maksudnya umat Muhammad ni sangat beruntung. So maksudnya niat kena betul, kemudian paling kurang benda tu harus ikut syarat, paling kurang sunat lebih lagi, wajib lebih lagi, dan pelaksanaan kena betul. Maka apa kita buat jadi ibadah. Kita menyapu rumah kakak jadi ibadah, niat kena betul. Maknanya benda tu harus, dan juga pelaksanaan kena betul. Apa kita buat, apa je lah. Sebab itu dalam hadis sampai Nabi sebut apa? Naumu shaimun ibadatun. Tidur orang berpuasa itu ibadah. Sampai tidur pun boleh jadi ibadah tau. Kalau kita tidur tu niat kita tidur nak rehatkan badan, benda tu harus, mana tidur harus, dan maknanya pelaksanaan betul. Taklah mana tidur sampai langgar waktu sembahyang, tak. Mana pelaksanaan betul, maka jadi ibadah tidur kita tu. Wallahu a'lam. Masya Allah, betul itu kena ada kebijaksanaan dalam beribadah Ustaz kan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Tenang hati sahabat-sahabat kita, terutama sekali para isteri Ustaz. Alhamdulillah dapat senyum baik semula Ustaz. Dan kita sampai hujung Ustaz, sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita pada hari ini bila kita sentuh tentang Ramadan dan pengurusan emosi, dan juga kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Okay, Ramadan dan pengurusan emosi, kita cerita mengenai deria pada hari ini. Kita tak cerita falsafah yang besar-besar. Deria kita ni Allah jadikan sebagai pintu masuk bagi hati. Hati tempat letak ketenangan. Dengan deria orang boleh jadi tenang, dengan deria orang boleh jadi stres. Dan dalam bulan Ramadan disuruh kita untuk menjaga deria biar kita tenang. Dan disuruh kita deria kita gunakan untuk kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia lagi mendapat super tenang. Super tenang Dah bila-bila kita tenang, kerana dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dan kalau kita biasa ingat Allah ni, biasa ingat Allah, Allah rezekikan dalam keadaan yang kita tak sedar, kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sakaratul maut, kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang berita tak perasan. Saya nak petik satu cerita sikit. Ketika saya aksiden pada tahun 2018, jadi mana ketika saya terlantar ke hospital, saya punya kawan-kawan diving, saya diving kan dah sampai pakai instruktor dan ke atas datang tau ziarah saya yang bukan Islam kan. Dia kata, dia jumpakan saya ke hospital, Muhammad, good to see you in one piece. Good to see you in one piece, Muhammad. Oh, come on, Muhammad, we are divers, Muhammad, we hit the shark, not the bus, come on, why you hit the shark, why you hit the bus, we are divers. Kita ni diver, kita lawan shark, kita lawan jerung, Muhammad, bukan lawan bas. Apa hal kau ni macam tu Tapi ada satu soalan yang saya tertarik tau. Point of view orang bukan Islam tanya saya. Dia kata, Muhammad,
ketika bas langgar kau, apa perkataan pertama keluar dari mulut kau? Apa perkataan pertama keluar dari mulut kau? Saya fikir, kan orang tak pernah tanya pun. Kita pun tak pernah terfikir soalan tu kan. Saya kata Alhamdulillah, saya kata okay, maknanya thanks to God, maknanya aku memang sebut nama Allah. Allah kan. Alhamdulillah, syukurlah. Dan ibu-ibu kakak saya yakin yang menjaga sembahyang itu juga kita akan tersebut ketika kita separa sedar. Allah. Kata kau ni bagus lah. Kau boleh sebut nama Tuhan kau. Kau tak sebut what the thought. Kau tak sebut what the thought man. Kau tak sebut macam tu kan. Tak ada. Baru saya perasan, maksudnya memang siapa-siapa pun kita yang mengekalkan solat, ketika sakaratul maut, kenapa boleh sebut nama Allah? Sebab orang yang biasa ingat Allah dan direzekikan untuk mengingati Allah, benda itu yang dia akan sebut ketika dia separa sedar. Itu akhirnya Nabi sebut, siapa yang man akhiru kalamihi bila ilaha illallah, siapa yang akhir perkataan dia disebut la ilaha illallah, fashhadu lahu bil jannah, engkau saksikan dia ahli syurga. Sebab maksudnya apa? Di mana dia biasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bulan Ramadan ni 21 hari paling kurang, deria kita tengok benda, makan, dengar, bau benda, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahkan lagi 7 hari itu sebagai pengukuhan. Itu yang akhirnya tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maksud takwa tu maknanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ingat Allah dalam keadaan kita senang dan tenang, maka Allah akan ingat kita ketika kita dalam keadaan susah dan derita. Wallahu a'lam. Kita akhir dengan doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk meningkatkan ibadah kami pada bulan Ramadan, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Rezekikan kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dan kurniakan manfaat kepada ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, panduan juga doa yang telah pun sama-sama kami aminkan. Moga-moga Allah kurniakan kita Ramadan terbaik untuk tahun ini, insya-Allah. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.